boleh salurkan kepada situ. Mungkin penggunaan kegunaannya nanti lebih bermakna lah bila sampai masanya anak-anak ni nak gunakan kewangan tersebut, dia boleh ambil daripada tabung, daripada daripada akaun tersebut. Jadi itulah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampaknya anak-anak yatim yang ada di surau ini berjumlah dalam 20 orang yang kita santuni. Mungkin tak bertambah lagi lah ya. Jadi di musim Covid yang lalu ni ramai di seluruh Malaysia dan dunia juga ramai yang telah menjadi yatim ketiadaan ibu ataupun ketiadaan ayah, mungkin ketiadaan dua-duanya. Jadi di kesempatan masa yang ada ni dalam beberapa setengah jam ya, saya nak bagi nak minta Ustaz Sulhi lah untuk memberikan sedikit kata-kata semangat, motivasi kepada anak-anak ini. Sebab kalau tanyakan beliau pun beliau ada pengalaman menjadi anak yatim. Saya difahamkan, mungkin beliau boleh ceritalah sejak umur 8 tahun lagi beliau tidak tiadaan ayah. Jadi saya ingin sebutlah kepada Ustaz Sulhi untuk menyampaikan tazkirah motivasi kepada anak-anak yang ada di hadapan kita dan juga ibu tunggal yang hadir. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah ala alihi wasallam man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Sama sekali terima kasih kepada Ayahanda Tuan Pengerusi Tuan Haji Khusairi. Saya muliakan Kepala Pengerusi Datuk Yunus, Bendahari Tuan Haji Razak dan AJK Muslimat Puan Hajah Hafizah dan semua para tetamu, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pertama sekali syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dipertemukan dalam program pada hari ini, pada petang ini. Kita bersyukur sebab sekarang ini kita berada di satu tempat yang baik, dalam bulan yang baik dan di waktu yang baik. Tempat yang baik iaitu kita berada dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Nabi SAW sabda, sebaik-baik tempat yakni ahabul biladi ila Allah masajiduha, yakni tempat yang paling dicintai oleh Allah atas muka bumi ini adalah masjid-masjid. Termasuklah surau-surau, tempat yang dilakukan semayang secara berterusan. Kemudian kita berada di sebaik-baik bulan, khair syahr, iaitu syahrul Ramadan, bulan yang paling afdal, bulan yang terbaik. Kemudian kita berada di waktu yang terbaik. Kenapa saya sebut waktu yang terbaik? Kerana kita sekarang berada di satu waktu yang disebutkan daripada hadis Nabi SAW adalah waktu mustajabnya doa. Bilakah waktu mustajab doa? Waktu sebelum asar. Satu. Yang kedua pula, bilakah waktu mustajab doa? Dalam bulan Ramadan. Dua. Yang ketiga, bilakah waktu mustajab doa? Sebelum berbuka puasa. Jadi kita berada dalam satu masa, tapi ada tiga kelebihan. Maka bersyukur kita pada Allah Ta'ala, kita melakukan program yang baik ini, program yang sungguh barakah, program yang mengundang rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya difahamkan program ini adalah program santuni ataupun bersama dengan anak-anak yatim dan juga bersama dengan ibu-ibu tunggal. Maka alhamdulillah, pertama sekali perlu kita memahami dan perlu juga untuk kita muhasabah dan perlu juga untuk kita sentiasa mengiati, iaitu yang kita hidup atas muka bumi Allah Ta'ala ini, tujuan kita adalah satu, iaitu bila kita balik berjumpa dengan Allah, Allah redha kita. Itu sahaja yang kita nak. Allah redha, Nabi redha, Allah cinta, Nabi redha, Nabi cinta. Kemudian kita punya hidup ni dah kira selesai.
Maksud saya bila Allah dah redha kita, Nabi dah redha, Allah dah sayang, Nabi dah sayang, cukup lah. Orang sekeliling kita nak kata apa kat kita, dia boleh kata. Orang tak mau suka kita, orang nak benci kita, ikut dia. Tak ada masalah. Han tak suka aku tak ada masalah. Han tak mau aku meluat tengok muka aku, menyampah tengok muka aku pun tak ada masalah. Yang penting Allah redha aku, Nabi suka aku, cukup lah. Aku nak masuk syurga nanti bukan kunci ada kat Han. Bukan hang pegang kunci syurga. Yang penting Allah redha, Nabi redha. Dan apa yang kita buat sekarang ini adalah kita cuba memahami apakah perkara yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Maka suka untuk saya sebutkan di sini bahawa keutamaannya adalah bila kita sentuh ataupun kita sebut, tadi saya dengar ayah dan tuan pengurusi ada menyebutkan tentang berkaitan khususnya anak-anak yatim. Bila sebut anak-anak yatim ini adalah anak-anak yang kehilangan ibu ataupun yang kehilangan ayah ataupun yang kehilangan dua-dua. Dulu ada orang kata dia anak yatim apa, mati ayah kan mati mak, meninggal mana satu? Ayah meninggal. Dia kalau yatim piatu, dia kata. Yatim piatu baru dikira yatim, yakni yang mak ayah. Tak ada dalam Islam macam tu. Sama ada salah seorang meninggal pun dah dikira anak yatim. Sampai dia mencencah umur baligh. Janganlah pula kalau dah umur 40 pun pergi jumpa orang saya anak yatim lagi. Lah. Yang tu bapak yatim kata. Tak? Maksudnya dia anak yatim. Tak kira lah mak meninggal, ayah meninggal. Siapa yang menjaga anak yatim, yang cakna tentang anak yatim, yang mengambil berat tentang anak yatim, Nabi kata hataini Nabi kata. Mereka yang jaga anak yatim, yang mengambil berat tentang anak yatim, nanti dia dengan aku di syurga macam ni, Nabi kata. Antara dua jari. Hataini bukan Nabi kata dia masuk syurga. Tidak. Nabi tak kata siapa jaga anak yatim masuk syurga. Nabi kata siapa yang jaga anak yatim, dia dengan aku macam ni. Maksudnya confirm dalam syurga bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan semestinya menjaga, bukan semestinya kena bela, yakni yang mengambil berat, yang mengambil tahu. Hari ini kita lihat, minta maaf ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita lihat hari ini banyaknya rumah-rumah anak-anak yatim. Ada rumah anak yatim ni, ada rumah anak yatim ni, ada rumah anak yatim ni. Zaman Nabi ada ke rumah anak yatim? Tak ada. Mana ada rumah anak yatim? Pernah ketuk ibu-ibu dengar ke dalam kitab ada ustaz mengajak kata ada rumah anak yatim zaman Nabi? Tak ada. Tapi sebab apa sekarang ada? Sebab hari ini sudah ramai manusia yang tak mempedulikan anak yatim. Pasal ramai orang tak peduli anak yatim sampai perlu buat rumah anak yatim untuk bela anak yatim. Jangan cakap orang, jangan cakap jiran. Hari ni muak pak saudara sendiri, pak menakan, pak saudara ni, anak saudara dia anak yatim, tak ambil peduli. Dia ada anak yatim, anak abang dia buat tak tahu. Kakak dia, suami meninggal, anak kakak dia pun dia tak ambil berat, tak ambil peduli. Jangan kita cerita jiran-jiran, kawan apa semua ni. Ni kita kisahkan yang macam mana ni. Kita cerita yang tentang yang adik-beradik sendiri pun banyak yang tidak ambil peduli. Jadi sampai kena pergi hantar rumah anak yatim dan sebagainya. Dan saya pula sebagai satu orang kata satu orang Islam, satu orang saudara sesama Islam, saya kadang-kadang minta maaf kalau bercakap, bukan kita nak mengkritik, tapi orang-orang yang buka rumah anak yatim ni, yang usahakan rumah anak yatim ni pun kena hati-hati. Kalau ada kekuatan, kalau ada duit, ada kemampuan, baru buka. Kalau tak ada, jangan buka. Ni duit tak ada, sibuk nak buka rumah anak yatim. Bila dibuka rumah anak yatim, duit tak ada, dia hantar anak yatim ni suruh kutip derma minta sumbangan orang. Dah kutip derma tu pula, ada pula bahagian dia. Ini orang yang aklu malal yatim. Dosanya sama macam aklu malal riba, macam orang makan riba. Salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak ada kemampuan, jangan buka. Kadang-kadang duit ada, duit banyak sampai berjuta-juta pun buka rumah anak yatim. Alhamdulillah, bagus. Tapi apa yang tak ada? Kemampuan. Kemampuan maksud saya dari segi apa? Dari segi kesabaran. Bila buka rumah anak yatim, anak-anak yatim tu nakai sikit, buah sikit, dia buat lebih kurang. Ada yang sepak terajang, ada yang pukul macam-macam lagi. Kalau tak ada kemampuan, jangan buat. Anak-anak yatim ini adalah mereka ini yang disebutkan Nabi SAW, anak-anak yatim ini adalah adik-beradikku, yakni adik-beradik Rasulullah SAW. Kalau tidaklah Nabi sebut dalam hadis, irhamil yatima, kata Nabi, kasihilah anak-anak yatim, kasihi mereka. Kasihi ini maksudnya kesiankan anak-anak yatim. Siapa yang melakukan kezaliman pada anak yatim, siapa yang melakukan sesuatu yang mengecilkan hati anak yatim, siapa yang menyebabkan hati anak-anak yatim itu menangis, dalam hadis lain disebutkan bergegar arasy Allah disebabkan tangisan anak yatim itu.
Bukan benda biasa. Kalau kata arasy Allah bergegar disebabkan tangisan anak yatim itu bukan benda biasa. Sampaikan Allah perintahkan kepada malaikat, para malaikat Allah menangis. Melihat apa? Melihat anak-anak yatim itu menangis. Lalu Allah mengatakan pada para malaikat, pergi lihat anak-anak yatim itu. Pergi kamu lihat dan ambil tahu kenapa anak-anak yatim itu menangis. Allah Maha mengetahui, tapi Allah nak tunjukkan di sini kepada kita semua tentang apa yang berlaku pada anak yatim. Lalu malaikat pun pergi lihat dan malaikat melaporkan kepada Allah, anak yatim itu menangis kerana dia dizalimi, kerana dia itu dilakukan begini dan begini. Maka Allah mengatakan, celakalah mereka yang melakukan itu pada anak yatim dan mereka yang ada di sekitarnya. Jiran-jiran yang ada di sekitarnya semua dicelakakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak ambil berat tentang anak yatim. Mereka biarkan anak yatim dengan ibunya yang menjaga anak yatim tersebut dalam rumah, tak ada makanan, kelaparan, maka orang yang ada di sekeliling semua berdosa dengan Allah Ta'ala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu kita kena hati-hati. Allah sebut dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, adakah kamu tahu siapa yang mendustakan agama? Ini bukan benda biasa. Allah gelar mereka pendusta agama, pembohong agama, penipu agama. Siapakah mereka ini yang dipanggil pendusta agama? Yukadzibu biddin, yang mendustakan agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang telah melakukan apa? Mereka yang mengherdik anak yatim, mereka yang menghina anak yatim, mereka yang mengecilkan hati anak yatim, mereka yang memperlekehkan anak-anak yatim, maka mereka ini dicelakakan Allah Ta'ala. Mereka dipanggil oleh Allah dengan pendusta agama. Tentang yang dimuliakan Allah, ibu-ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pun tak pasti, Allah alam yang mana satu, cuma yang anak-anak yatim di sini, adik-adik yang anak-anak yatim, yang ayah meninggal atau mak meninggal, buktikan kepada masyarakat, buktikan kepada dunia, buktikan kepada seluruh masyarakat, kami tidak berjaya disebabkan nama mak ayah kami, kami tidak berjaya disebabkan duit mak ayah kami, tapi kami berjaya di atas usaha kami. Walaupun orang kata, oh ni tak ada mak ayah dah ni tak boleh berjaya budak ni, abaikan. Kejayaan bukan dekat tangan dia. Minta maaf, kadang-kadang, bukan saya kata semua, saya tak kata semua, tapi kadang-kadang benda tu keluar daripada mulut pendidik. Pendidik ni siapa? Kadang-kadang keluar daripada mulut cikgu. Cikgu pula kata, hang ni anak yatim ni tak ada harapan. Cikgu pula cakap macam tu. La ilaha illallah. Bukan semua, ni saya kata ada yang kata macam tu. Biar. Bukan cikgu tu yang bagi kejayaan. Yang bagi kejayaan pada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut. Teruskan. Kita yakin dengan rezeki Allah Ta'ala. Kita yakin dengan rezeki Allah, Allah akan bagi. Kita yakin dengan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan bagi rezeki itu pada kita. Allah akan jamin rezeki itu untuk kita selagi mana kita beriman, selagi mana kita berusaha untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang dimuliakan Allah, bila kita sebut tentang hari ini anak yatim, termasuklah siapa yang menjaga anak yatim, bukan bermakna orang luar yang jaga anak yatim. Termasuklah ibu-ibu tunggal yang menjaga anak-anak yatim. Maksudnya seorang isteri bila mana meninggalnya suami dia, maka dia membela anak-anak dia, maka dia juga termasuk dalam golongan yang Nabi sebut yang memelihara anak yatim. Tapi hari ini minta maaf saya sebut, bukan saya nak cakap macam tu, tak. Tapi hari ini ada orang, bila orang cakna tentang ibu tunggal, ada orang ambil berat tentang ibu tunggal, ada nanti orang sangka buruk. Ada orang sangka buruk. Dia kata nak buat apa tu, pergi rumah ibu tunggal tu. Yang pi pula Pak Haji pula ada ni. Sangka buruk dengan orang. Sebabkan sangka buruk itulah menyebabkan ramai orang tak ambil berat tentang apa yang berlaku di sekitar kita. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan tanya kita dalam kubur. Kita jangan duk tengok kita, sebab apa? Pasal kita duk tengok dalam kubur nanti soalan-soalan dia, mar rabbuka, siapa Tuhan kamu, man nabiyuka, siapa nabi kamu. Kita tahu yang tu soalan. Banyak lagi Allah akan tanya, banyak lagi. Dalam surah Takatsur, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im.
kamu akan ditanya, pasti. La tus'alun tu kaedah bahasa Arab, la taukid, lam tu lam ayat penguat. Kalau tus'alu baru maksudnya kamu akan ditanya. Mungkin tanya, mungkin tak. La tus'alu, pasti dan pasti akan ditanya. Anin na'im, akan nikmat-nikmat dunia yang kamu buat dulu. Masa muda buat apa? Apa yang kamu buat, harta kamu buat apa, semua akan ditanya. Jadi hati-hati hari ini. Ada orang duduk dalam rumah, makan sedap, buka puasa sedap, sahur sedap, semua benda sedap. Dah buka puasa dah sedap, tengah malam makan lagi. Yang tu moreh dia panggil. Orang lain moreh makan cok badak dengan cok pisang dengan cok kodok ya. Dia punya moreh ayam goreng, dia punya moreh nasi ayam, makan sedap. Sahur makan banyak lagi. Oh, sedap selesa dia. Alhamdulillah, dia pun puji Allah, ni rezeki Allah untuk saya. Tapi jiran dia tak pernah ambil tahu makan ke belum, dah buka puasa ke belum, dah makan sahur ke belum. Maka apa yang dia makan pada malam itu, di saat jiran dia sedang lapar, dia akan dipertanggungjawabkan depan Allah Ta'ala. Dia akan ditanya depan Allah. Nangis nanti pula dia jawab depan Allah, ya Allah, saya mana tahu, dia tak main minta pun, dia tak main tanya pun, dia tak main habaq pun, kata yang dia tak ada duit, yang dia tak habaq pun, dia tak ada makanan. Tugas kita adalah kita mengambil berat, bukan tunggu orang datang minta dekat kita. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu mereka ini yang mana menjaga hubungan, yang memandang tinggi, yang memberikan kasih sayang. Apa kelebihan dia? Mereka ini akan duduk dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Teringat saya satu hadis menyebutkan apa? Mereka yang menyapu kepala anak yatim, sapu kepala anak yatim, selai rambut digugurkan satu pahala. Kalau 1000 rambut, maka gugur 1000 pahala. Dah ustaz, budak tu botak ustaz, macam mana? Tak ada dosa ke? Jadi saya bukan mesti rambut. Bukan mesti rambut. Maksud kat situ tu biasa dia nak bagi tahu tentang kasih sayang dalam musab tu. Usap dengan kasih sayang. Tapi dikiaskanlah dengan rambut. Bukan mesti dia kena rambut ni, usap dia kepala, belah tepi tak kena lagi, orang belakang pula. Bukan begitu. Kita faham salah hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi nak bagi tahu, usap kepala anak yatim dengan kasih sayang pun Allah bagi keampunan. Bagaimana pula mereka yang menjaga? Jangan lupa, siapakah anak yatim? Yang dalam sejarah yang wajib kita ketahui, Nabi kita SAW juga anak yatim. Nabi Muhammad SAW anak yatim. Nabi anak yatim masa umur Nabi baru 2 bulan dalam perut. Bukan 2 bulan lepas beranak, 2 bulan dalam perut. Yatim. Bapak dia meninggal. Lalu Nabi dibela oleh siapa? Oleh maknya. Maknya bela Nabi sampai Nabi umur 6, hampir 6 tahun ataupun lebih kurang 6 tahun. Masa tu Nabi SAW, ibu Nabi bawa Nabi kecil lagi, bersama dengan siapa? Bersama dengan Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Pembantu Siti Aminah. Nabi kata kalau ada ibu kedua, Ummu Aiman ni ibuku. Macam tu. Maksudnya yang membela Nabi. Jadi pergi. Bila pergi je sampai dekat kubur ayah Nabi dekat Madinah sana, dah ziarah-ziarah, dah melawat kubur semua, basuh balik. Masa perjalanan balik ke Mekah, masih belum sampai Mekah lagi. Dekat-dekat dah sampai dah ni. Dekat Abwa nama tempat dia. Dekat-dekat dah sampai dah. Maka Sayyidatina Aminah jatuh sakit. Bila Sayyidatina Aminah jatuh sakit radhiyallahu taala anha warḍaha, masa dia jatuh sakit tu, dia baring dekat samping, dia baring dalam keadaan orang kata berpeluh, dalam keadaan sesak nafas. Maka Nabi SAW duduk kat sampingnya. Ummu Aiman, Sayyidatina Ummu Hani, kita apa? Ummu Aiman menceritakan apa yang didengarkan kalam Sayyidatina Aminah ketika itu. Dengarkan kalam Sayyidatina Aminah mengatakan baraka fikallahu min ghulami ya ibnal ladzi min haumatil. Dia bersyair waktu dia hampir meninggal tu. Dia syair bukan syair sonok-sonok. Dia syair tu maksudnya dia bersajak, wahai anakku yang diberkati, aku akan pergi selepas ini. Kamu adalah anak yang diberkati, aku yakin begini dan begini dan begini. Kemudian summamat. Kemudian Sayyidatina Aminah pun meninggal. Umur Nabi baru 6 tahun. Masa tu Nabi SAW duduk kat situ, kat kubur mak dia. Lepas dikebumikan semua, Nabi duduk kat kubur. Ummu Aiman cari Nabi tak jumpa. Cari sana Nabi tak jumpa. Pergi sini Nabi tak jumpa. Pusing-pusing Nabi tak jumpa. Rupa-rupanya Nabi ada kat mana? Nabi ada kat kubur mak dia masa tu. Nabi dekat kubur mak dia. Ummu Aiman pun datang dekat. Umur Nabi 6 tahun ya. Bukan 16, 6 tahun. Datang dekat dengan Nabi, tengok Nabi tengah awak apa? Dia tengok Nabi tengah berbual-bual dengan ibunya di kuburnya. Nabi kata, wahai ibuku, kenapa kau tinggalkan aku? Kemana aku nak pergi? Wahai ibuku, aku tak ada siapa-siapa. Nabi duduk macam mana masa tu? Nabi duduk macam, Nabi angkat kaki.
Nabi angkat kaki, Nabi duduk. Nabi duduk macam ni, Nabi angkat kaki macam ni, dan Nabi peluk. Peluk. Macam seorang anak menangis bila mana dia nakkan sesuatu. Nabi peluk kaki. Basah dada Nabi dengan air mata Rasulullah SAW. Maka berlalulah kehidupan Nabi itu. Dalam proses Nabi nak membesar, maka macam-macam. Nabi tengok orang lain ada yang jatuh, kemudian jatuh menangis kan. Anak-anak orang lain boleh jatuh kan, kena luka sikit, mak, ayah nangis, mak dia datang peluk. Nabi tengok je lah. Nabi tak ada siapa, mak tak ada, ayah tak ada. Maka dengan sebab itu, siapa yang mengecilkan, yang telah menyebabkan hati anak-anak yatim itu menjadi sedih, menyebabkan sakitnya hati anak-anak yatim, maka mereka sebenarnya telah menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu yang membela anak-anak ibu-ibu yang tanpa suami di sisi, atau yang membela cucu-cucu yang tanpa ada anak, tanpa ada suami di sisi, maka sebenarnya ibu-ibu sedang menjalankan amanah Rasulullah SAW. Siapa yang tak buat benda ni, jangan bermimpi atau berharap untuk dekat dengan Rasulullah selagi mana dia tidak mengasihi anak-anak yatim. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bercakap macam ni, macam Tuan Haji Gushairi sebut tadi. Ya, saya juga merasai benda tu. Saya merasai benda tu masa saya umur 11 tahun, ayah saya meninggal dunia. Saya 11 masa tu. Yalah 11, saya pun tak tahu apa-apa lagi. Saya nampak ayah saya meninggal, sedih. Saya jadi macam satu perasaan macam mana? Perasaan macam, lepas ni siapa nak backing aku? Maksudnya kalau kita nak pergi satu tempat, kita kalau ada ayah di sisi, kita rasa kuat lah. Ayah kita boleh backup kita, tak takut kan. Jumpa dengan orang, kita duduk belakang ayah kita tak ada masalah. Cikgu nak marah pun duduk belakang ayah kita okey. Tapi sekarang bapak dah tak ada, ayah saya meninggal. Masa tu saya ingat lagi arwah mak saya. Mak saya waktu tu, masa ayah saya bawa balik jenazah ke rumah, mak saya dipeluk abang dia, Pak Long saya lah, abang mak saya lah, dia peluk abang dia. Dia kata, "Bang, macam mana aku nak hidup? Macam mana aku nak jaga anak-anak aku? Macam mana aku nak bela anak-anak aku?" Sebab dia tak kerja. Mak saya tak ada kerja. Dia tak ada kerja. Dia pernah kerja, tapi dia berhenti kerja lah sebab dia nak menjaga anak-anak dia. Tak ada pencen, tak ada apa. Dia susah. Ayah saya pun meninggal, masa meninggal pun tak ada kerja apa. Jadi hidup susah. Saya pernah merempat setahun tak ada rumah. Kita pernah buka puasa bawah jabatan di Masjid India, Masjid Jamek tu. Bawah jabatan tu saya pernah buka puasa bawah tu. Saya ingat lagi. Masa tu ayah saya beri 2 nasi. Satu nasi saya kongsi dengan adik, satu lagi dan mak saya kongsi dengan arwah ayah. Minta maaf, kongsi dengan abang saya. Ayah saya duduk kat tepi minum air. Bila tanya, boleh tahan lagi. Kita kecil tak tahu. Masa tu saya kecil, yang penting saya dapat makan. Ayah saya cakap dia kenyang, mungkin dia kenyang lah kot. Kita tak tahu apa. Lepas tu, bila ayah saya meninggal, saya tengok mak saya menangis masa tu. Kita pun sedih. Tapi lepas hari esok, maksudnya bermula esok, saya tak nampak mak saya menangis. Langsung. Esok, lusa, tulat, seminggu, sebulan. Saya kata, oh, mak aku ni kuat lah. Kita faham macam tu lah, sebab dia tak menangis. Hebat dia. Tak pernah nampak dia menangis. Cuma dia cakap, kita walaupun ayah dah tak ada, mak takkan duduk rumah siapa-siapa. Kita pergi sewa rumah, mak kerja. Tak apa. Maksudnya kita jangan numpang rumah orang. Orang ni sehari 2 je wangi. Mainlah duduk rumah makcik, makcik bela. Esok dia terajak ni budak tu. Hari ni mainlah tak apa, pakcik jaga, hang jangan risau. Esok dah busuk-busuk sikit, dah mula. Tu manusia. Tapi Allah tak macam tu. Nabi Muhammad tak macam tu. Jadi bila macam tu, saya tengok mak saya kuat. Dia duduk rumah sendiri, dia bela anak-anak dia. Tapi mak saya masa tu kerja memang teruk lah. Kerja dia macam mana? Dia pagi, malam tu dia akan buat kuih untuk kami hantar. Jadi sebelum saya pergi sekolah, saya akan hantar ke kedai makan, letak. Lepas tengah hari, saya akan balik. Mak saya pukul 10 pagi, dia akan start potong bawang. Bawang besar tu, 3-4 besen besar tu, dia akan masak untuk 200 orang sebab sebelah tu catering. Jadi mak saya ni kerja dia potong bawang, potong cili kering. Jadi tangan tu sampai nipis dah. Malam pula dia buat apa? Malam pula dia start pada maghrib, dia ngajak Quran. Sebab dia ustazah, dia ngajak Quran lah. Sampai malam. Hari-hari macam tu. Tak ada stop. Hari-hari. Saya tengok mak saya tak menangis. Saya kata hebat. Kuat. Saya kata mak saya mungkin tak sedih. Saya pernah sekali masa tu merajuk dengan mak. Masa mak tak pergi keluar. Kita nak pergi main bola. Kan? Saya kata lah nak keluar. Masa tu budak-budak lagi baru sebelah. Saya kata nak keluar juga. Kan? Orang sedih. Kan? Saya kata cik lah, cik sedih. Cik nak keluar, cik nak main dengan kawan-kawan. Mak tak apalah, tak sedih. Saya cakap macam tu. Sebab saya tak nampak mak saya menangis. Budak lagi.
Sampailah selepas tu, dalam tak silap ayah saya meninggal bulan 5. Lepas tu masuk tahun depan, masa dalam lepas setengah tahun jugalah, saya masa tu tidur malam. Tidur kat ruang tamu. Lepas tu saya terjaga malam lagi, buang air. Bila saya dah nak pergi buang air tu, saya nampak mak saya tak ada. Memang biasa mak saya di malam dia suka mengaji, dia suka, maksudnya dia semayang dia punya lah, sampai pukul 12 macam tu je. Waktu tu saya tak ingat, tapi saya yakin 2-3 pagi. Saya pun tengok mak saya tak ada. Saya pun carilah. Saya nampak dekat bilik lah, pintu terbuka sikit, tak tutup habis. Saya pun tengok, saya nampak dia pakai telekung, ada sejadah depan dia. Tapi badan tak gerak. Dia senyap. Saya kata tidur kot apa kan. Saya pun tengok dia tengah buat apa. Saya tengok, lepas tu sekejap dia angkat dia punya telekung, dia lap muka dia. Lepas tu saya dengar satu suara dia lah. Saya dengar dia cakap, disebut, abang, mah rindu abang. Mah tu dia lah. Mah rindu abang. Mah cuba bela anak kita. Dia sebut seorang-seorang. Rupanya saya pergi tengok, depan tu ada gambar ayah saya. Rupanya selama ni saya salah. Maksud saya, dia bukan kuat, dia cuba untuk jadi kuat. Itu hebatnya seorang ibu. Maksudnya dia sembunyikan air mata dia sebab dia tak mau anak-anak dia tahu yang dia susah. Dia tak mau. Itulah mak kita. Dia tak mahu anak-anak dia tahu yang dia sebenarnya tengah rindukan suami dia. Dia tak tahu, dia tak mahu anak-anak dia tahu. Tak mahu. Biar dia rasa sorang-sorang. Biar aku pendam sorang-sorang. Yang penting anak-anak aku tak boleh down. Anak-anak aku kena kuat. Anak-anak aku kena berjaya. Aku tak mahu orang pandang rendah ke anak-anak aku. Itu. Aku tak mahu orang pandang rendah ke anak-anak aku sebab aku tak ada suami. Aku tak mahu kehidupan anak aku orang pandang rendah sebab orang tak ada ayah. Tu mak. Subhanallahil azim. Jadi saya waktu tu saya terus nekat. Saya cakap dengan adik saya, dengan abang saya. Maksudnya kami masa tu saya kecil lagi lah. Saya mengadu dengan abang saya. Anak yatim ni, ibu-ibu ni tak ada tempat nak mengadu. Bapak tak ada. Nak mengadu kat siapa? Jadi saya mengadu kat abang saya. Saya kata aku akan mengaji sungguh-sungguh. Aku akan jaga mak. Aku tak mau bagi mak susah. Saya cakap macam tu. Tapi Allah sayang dia. Lepas beberapa bulan Allah ambil dia. Jadi saya masa tu baru 12 tahun. Saya yatim piatu. Lepas tahu ayah saya meninggal, mak saya meninggal. Susah hidup, merata pergi. Asyik nak sekolah aja, pakai baju lawa-lawa pergi ke pejabat-pejabat besar-besar. Buat apa? Minta sumbangan. Nak beli baju sekolah. Ustaz, tak ada apa-apa, tak ada ke pakcik-pakcik apa semua? Saya cakap dah tadi. Macam mana wibat pun orang samping kita takkan sama dengan mak dan ayah kita. Maksudnya takkan sama orang yang sayang kita seperti mana bapak kita sayang kita. Takkan sama orang sayang kita macam mana mak kita sayang kita. Saya bukan tak ada adik-adik, ada banyak, pakcik-makcik semua ada, berlombok-lombok. Tapi tak semuanya mempedulikan anak yatim. Tak semua. Saya tak kata dia orang tu jahat, jangan salah faham. Saya bukan mengungkit, saya bukannya maksudnya nak lepas dendam. Tak. Saya tak ada apa-apa, tak ada masalah. Alhamdulillah. Walaupun orang tak peduli pun kita tak boleh hidup. Orang tak peduli bagi ibu tunggal pun tak ada masalah. Difa'ana Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kekuatan kita Allah, benteng kita Allah, benteng kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, benteng kita Nabi Muhammad. Jiran tak mau ambil tahu, siapa-siapa tak mau ambil tahu, adik-beradik tak mau ambil tahu tentang kita. Ikut tak ada masalah. Saya tetap ada Allah, saya tetap ada Nabi Muhammad. Kita pegang yang itu. InsyaAllah. Allah tak zalim. Allah tak zalim. Allah tak biar lagi siapa-siapa yang kat sini, siapa-siapa yang ibu tunggal ataupun ada anak yatim yang mati kebuluran, tak ada. Seboleh-bolehnya Allah, setidak-tidaknya Allah akan hantar juga orang untuk bantu dia. Ini kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Taala, saya faham susahnya nak mengata ada tempat nak mengadu, ibu-ibu nak besarkan anak-anak pun susah. Maka menjadi kepada siapa ni? Menjadi kepada kita ni lah, tuan-tuan. Kita ni lah yang untuk cakna dan ambil berat. Kalau orang awam, kalau orang adik-beradik sini tak ambil berat, jiran-jiran tak ambil berat, maka macam mana? Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebab itu saya sebutkan tadi, kita teruskan kehidupan kita. Kita bukannya orang yang dalam kekurangan ataupun kita ni jauh daripada golongan yang lain. Kita ni ada kecacatan ataupun kita ada kekurangan. Tak, kita semua sama. Kita semua hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tahu Allah beri ini, Allah tak bagi pada orang lain. Kita ada kawan-kawan kita, kawan-kawan kita Allah tak uji pun, suami ada je sampai elok. Kenapa kita Allah ambil suami kita? Bermakna Allah tahu kita kuat, yang kawan kita tak kuat. Itu je.
Allah tahu yang terbaik. Subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Bila kita ada anak, kita pernah sekali tengok anak kita sakit. Kita sampai ada rasa macam mana? Ya Allah, kesiannya anak aku, bagi sakit ni pada aku. Sampai kita cakap macam tu kadang-kadang. Kau pindahkan sakit ni pada aku, biar aku tanggung dengan anak aku. Pernah sekali kadang-kadang ibu-ibu kita doa macam tu. Tapi Allah tak pindahkan. Sebab apa? Sebab Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui bahawa kekuatan itu Allah beri sesuatu ujian itu mengikut kepada kemampuan seseorang tu. Mungkin hari ni Allah bagi anak kita sakit, kelebihan dia mak ayah dia jaga dia. Tapi berapa ramai mak sakit anak tak jaga. Anak sakit mak jaga. Mak sakit anak-anak tak jaga. Sibuk manja. Jangan seksa ibu-ibu kita, jangan seksa mak ayah kita dengan kerinduan. Kadang-kadang mak ni kadang dia telefon, kadang-kadang boleh tahan. Dia telefon tu pelik. Dia tak bagi tahu kat anak dia cuma bagi hint je. Dia bagi hint apa? Dia kata Allah sayang Muhammad. Dia kata kat anak dia, tak balik ke? Dia kata, hang tak cuti ke minggu ni? Itu hint tu suruh balik tu. Tapi anak-anak dia telefon, jenis kadang-kadang pun otak tak pun nak bersambung sangat. Dia jawab apa gambar dia? Minta maaf lah mak, tak cuti minggu ni. Esok mak, minggu depan mak telefon lagi. Hang tak cuti ke minggu ni? Faham lah, dia tanya cuti tu suruh balik. Kadang-kadang ni saya tengok siapa ibu-ibu, saya lepas mak ayah saya meninggal, saya duduk ngatuk dengan nenek. Masa tu macam masa tu jadi konflik. Macam nak PRU tuan-tuan. Bukan PRU lah, PRK lah, kecil sikit. Macam nak PRK. Mak ayah saya, masa ayah saya meninggal, mak bela. Lepas mak tak ada tu, mak saya ni duduk atas ni lagi, maksudnya belum mandi jenazah lagi. Mak saya meninggal bila? Malam raya hari Adha. Esoknya raya, malam tu meninggal. Jadi bila takbir tu sedih lah dengar, sebab mak meninggal kan. Jadi kita duduk kat dalam, esoknya belum mandi jenazah mandi pukul 8 macam tu. Pukul 9. Sebab tak boleh nak ke bumi awal, sebab masjid ada korban. Jadi kita pun tunggulah. Pukul 8, pukul 9 tu belum mandi jenazah lagi. Dah pakcik yang datang. Jumpa abang saya, panggil, sini. Pergi belakang. Saya tengok siapa tu. Pak menakan jugalah, pak saudara juga. Bawa borang. Ni borang rumah anak yatim. Isi nama-nama adik hang. Disuruh abang saya isi nama saya dengan adik saya. Pergi isi tempat ni, bagus. Bersungguh nak hantar mana yatim tu. La haula wala quwata illa billah. Sebab ada live ni, saya cakap ni biar dia dengar sikit. Biar cerdik sikit. Jangan dia buat macam tu. Sebab apa? Awak takut apa? Awak takut nanti awak kena belan anak yatim tu. Awak takut duit awak habis. Awak takut duit awak hilang. Awak tak yakin dengan Allah Ta'ala ke? Awak tak yakin dengan Nabi Muhammad SAW ke? Mana iman awak? Awak letak iman bawah tapak kaki ke? Awak letak Allah dengan Nabi di bawah tapak kaki ke? Sampai awak sanggup buat macam tu kan anak yatim masa tu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu abang saya kata tak apa, simpan borang ni. Saya bela. Saya abang dia. Saya akan jaga dia. Jasa abang saya. Dekat Johor abang saya. Seorang aja. Dia lah yang bela kami. Dia lah yang tampung pembelajaran kami, anak adik-adik dia. Sampailah kami alhamdulillah saya boleh pergi belajar sampai Yaman apa semua. Saya boleh menikah anak dua. Alhamdulillah. Tak mati pun. Tak kebuluh pun. Tak minta sedekah dengan orang pun. Alhamdulillah. Sebab Allah bagi rezeki. Ini cakap macam belagak. Bukan belagak. Kita nak suruh kita ni ingat Allah ada. Jangan sampai macam tu sangat. Jangan sampai hilang keyakinan kita dengan Allah SWT. Ibu-ibu, sumpah Allah, saya sebab saya sebut benda ni sebab saya merasai juga. Saya mungkin dekat sini ibu-ibu yang ada pengalaman lebih teruk. Saya tak tahu, kita tak tahu masing-masing. Kalau nak tahu kena bagi mic seorang-seorang dia cerita. Tapi hari ni saya seorang je pegang mic. Jadi saya ceritalah. Jadi bersama saya sebut tadi, pernah macam tu. Pernah pengalaman saya masa mak saya meninggal malam raya tu, ada mesyuarat dekat dapur. Rumah orang lama-lama, rumah kampung kan besar. Dapur tu buat mesyuarat. Penuh ni. Mesyuarat macam mesyuarat besar lah. Mesyuarat nak passing dua orang ni kat siapa? Macam nak kucing pula. Saya rasa macam saya nak kucing. Nak pikir nak passing siapa? Hang bela abang dia. Yang adik dia bagi kat ni. Tak boleh aku ni adik bagi kat ni lah. Tak pun kita buat seminggu tukar. Sampai pening kepala fikir nak letak mana. Alhamdulillah atuk saya kata, tak apa. Hang duduk dengan Tok Wan. Hang ni pergi mana-mana. Duduk dengan Tok Wan. Duduk dengan atuk saya. Nenek saya. Saya tengok nenek saya ni. Tua dah. Atuk saya ni lebih tua daripada Rasulullah SAW Muhammad, Perdana Menteri kita yang ke-7 dan ke-4. Lebih tua dia lagi. Umur atuk saya dia lahir tahun 1915. Meninggal 2014. Panjang umur.
Subhanallah. Jadi bila masa saya tengok sendiri nenek saya sakit tu, kadang-kadang duduk kat rumah, ni ambil telefon Pak Long telefon Pak Mak Ngah telefon. Oh sakit. Datang anak-anak dia bangun duduk sembang. Jadi anak saya kata, "Tu ni sakit sungguh ke tak? Tadi telefon tu macam dah kira orang Kedah kata lorat dah lah, nak kena baca Yasin lah." Kan? Dah teruk dah tu. Dah ready dah, sampai kita dah call masjid dah suruh ready dah. Masjid dah kena ready dah, gali kubur semua kena siap sedia dah. Nampak gaya nak pergi malam ni. Sebab nampak lorat tu. Tiba-tiba anak-anak sampai bangun duduk sembang, tanya cucu macam mana. Dia nak jumpa anak dia. Kalau dipanggil mai, tak mau mai. Terpaksa lah buat macam nak mati dah. Sampai macam tu baru nak mai. Teruknya anak tu. Kalau tak ada otak, dia tak fikir juga. Kalau tak buat juga, tak ada otak lah. Minta maaf cakap bunyi kasar sikit. Sebab saya tengah lapar ni. Dia cakap memang kena derah sikit. Cakap pelan-pelan dia kuih lapar. Habis saya cakap derah sikit. Tak apa sat je kan. Ni nak buka lagi, nak tahlil lagi tahu kau pasal. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwwata illa billah. Jadi beruntunglah, bersyukurlah. Kita duduk dekat sini ni, kita ambil semangat baru. Jangan kita merasakan yang kita ini duduk di bawah-bawah, kita tetap sama macam yang lain. Selagi mana kita bertakwa kepada Allah, Allah beri kemuliaan. Bahkan Allah akan beri ganjaran pahala semula. Jadi kepada ada adik-adik yang mana dah tak ada ayah ataupun dah tak ada mak ataupun yang tak ada dua-dua, teruskan mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Jalan kita mudah, jalan kamu mudah. Kamu nak sampai kepada Allah itu mudah. Dengan syarat kamu buat perintah Allah, tinggalkan segala larangannya. Dengan syarat kamu ikut betul-betul apa yang Allah suruh. Sebab anak yatim ni dia dengan Allah doa tak ada hijab. Dia doa Allah makbul. Masalah alasan. Tapi jangan jadikan alasan. Jangan jadikan alasan untuk kita buat perkara-perkara tak baik. Yang orang pula, yang orang kita ni pula, yang orang awam ni pula kena bersabarlah. Dan ibu-ibu pun kena bersabar. Lumrah dia, adat dia bila anak yatim ni dia nakal sikit. Bukan wajib. Saya kata adat kebiasaannya lah. Kadang-kadang dia nakal sikit. Dia nakal tu sebab apa? Sebab tak ada yang atas tu yang boleh ni. Mak punya suara kadang-kadang lemah. Dia tak macam bapak punya suara. Mak kadang-kadang bangun dah pukul apa nak pergi sekolah ni. Mak. Ayah kat dapur. Bangun. Sekali dia tu suara bapak kadang-kadang. Jadi bila walaupun dia ada pakcik garang, walaupun dia ada bapak saudara garang, tak boleh fight dia punya takutnya dengan ayah dia. Jadi kadang-kadang dia nakal sikit. Bukan jahat, nakal. Kalau kadang-kadang ada orang tua-tua yang marah pada budak-budak nakal ni, apa ni nakal sangat ni? Ini saya rasa yang orang yang marah ni, Pak Haji yang marah ni, dia mesti datang daripada planet-planet lain atau alam lain. Macam dia dulu muda-muda dulu tak nakal. Kadang-kadang dia lebih nakal lagi daripada budak yang dia marah tu. Kan? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita bersederhana. Nasihat tak ada masalah. Jadi berhati-hati. Jadi macam tu saya sebutkan tadi, ibu-ibu yang membela atau menjaga anak yatim atau cucu yatim atau siapa saja yang kita ambil berat, yakin dengan Allah ada ganjaran besar sedang menanti. Ganjaran apa tu? Dapat pahala ke? Rezeki murah ke? Atau apa? Macam-macam boleh dapat. Tapi yang paling penting kita akan dapat yang ini. Hatain Nabi kata, kamu dengan aku nanti dekat syurga macam ni. Maksudnya kita akan duduk di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah keindahan yang lebih besar melainkan dapat melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa keindahan yang lebih besar kalau kita dapat masuk syurga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Taala, saya Rasul sallallahu Muhammad, kita ni orang kata dalam perjalanan nak menuju kepada Allah ni, halangan dia sama ada dia ibu tunggal ataupun dia isteri ataupun ada suami lagi atau siapa pun, semua ada halangan. Huffatul jannah bil makarih wa huffatun nar bis syahwat. Nabi SAW sabda, dikeliling nak masuk syurga tu penuh dengan benda-benda yang nafsu tak suka. Memang kena hadap lah. Dia nak hidup selesa, tak ada gangguan, tak ada ujian, tegak, tak boleh. Saya ada orang jumpa Sallallahu Muhammad dengan satu Nabi, bukan Nabi Muhammad, ini Nabi sebelum Nabi Muhammad, berjumpa dengan Nabi. Wahai Nabi, minta doa pada Allah, minta Allah tolong tutup mulut-mulut orang yang duk kata kat aku tu. Sebab aku ni tak tahan dah, orang duk kata kat aku macam-macam. Nabi tu kata apa? Nabi tu kata, dekat aku pun dia kata, dekat Allah pun dia kata, ini bila dekat hang. Kita hari ni, orang kata kat kita, kita down. Nabi pun orang ketuk. Kita siapa dengan Nabi? Kita nak, kita tak ada orang kutuk. Tegak aja. Nabi pun orang kutuk. Allah pun dia orang kata. Allah kata, dia orang kata. Apa dia orang kata ke Allah? Isa bin Maryam.
Isa ibnullah wa Uzair ibnullah. Mereka mengatakan Nabi Uzair itu anak Allah, Nabi Isa itu anak Allah. Mereka kata Allah ada anak. Mereka fitnah Allah ada kahwin ada anak. Mereka fitnah Allah pun mereka fitnah. Ini kan pula kita macam-macam orang kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nak jalan pergi pada Allah ni kena hadap lah. Hadap ujian tu, hadap ujian syaitan, ujian nafsu, ujian manusia. Jalan terus. Jalan terus. Kalau kita ini rasa macam soalan sikit-sikit, rasa macam lemah sikit je, balik pada Allah Ta'ala. Rasa lemah sikit, balik pada Allah Ta'ala. Masalah ni cerita dengan orang, imam dua. Dia ada tiga je cerita dengan orang ni. Sama ada dia boleh bagi nasihat dekat kita. Yang kedua, dikutuk kita balik. Yang ketiga, dia buat dono je. Kita cerita masalah dengan dia. Lepas kita keluar tu, dia pun lupa masalah. Tak penting bagi dia. Yang kedua pula, kita cerita, dia pergi cerita dengan orang pula. Kau tahu tadi dia cerita dengan aku. Kita fitnah pula. Yang ketiga pula, kita cerita dengan dia boleh bagi nasihat. Tak ada siapa boleh selesai masalah kita. Yang boleh selesai, Allah. Yang boleh selesai hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi masalah, dia yang ambil masalah. Allah yang bagi penyakit, dia semua penyakit. Balik pada dia. Balik pada Allah Ta'ala. Angkat tangan mohon doa pada Allah Ta'ala. Allah dengar doa kita. Tuan-tuan ibu-ibu, kalau ikut syair qasidah Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Kata Allah, kata Imam Abdullah Al-Haddad apa? Qad kafani, cukuplah Allah itu Tuhanku. Cukup bagiku ilmu rabbi, pengetahuan Tuhanku. Apa Imam Abdullah Al-Haddad nak sebut kat sini? Kita ni kadang-kadang ibu-ibu, tuan-tuan, ayah-ayah, bila kita ada masalah yang banyak sangat, pernah tak ada masalah yang terlalu banyak sampai bila kita nak angkat tangan berdoa, mulut tak nak sebut. Banyak sangat masalah. Dia punya berat tu nak sebut ya Allah. Tak boleh nak sebut. Tak boleh nak sebut. Banyak sangat. Kadang-kadang air mata. Jangan tahan air mata. Air mata tu akan membawa makna di sebalik apa yang terbuku dalam hati. Sebab itu Imam Habib Abdullah Alwi Al-Haddad menyebutkan, tak mampu berdoa. Ada orang tu dia tak mampu berdoa. Dia angkat tangan dia, dia pandang atas, disebut apa? Ya Allah. Disebut itu ya. Dia tak sebut doa. Doa panjang ni. Panjang. Tapi dia tak mampu nak sebut ya Allah. Maksudnya dalam hati tu dia nak cakap, ya Allah, aku dah penat. Aku buat ni orang kata, aku buat tu orang kata, aku dah penat sangat dah. Minta maaf. Jadi bila disebut ya Allah tu, dengan keikhlasan dia menyebut ya Allah tu, apa dia akan dapat? Dengan keikhlasan dia menyebut ya Allah itu, maka Allah akan tunaikan segala doa-doa dan segala hajat yang terbuku dalam hati dia. Maka kita teruskan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan mudah-mudahan ibu-ibu dipermudahkan urusan dunia akhirat insya-Allah, dan anak-anak ini juga diberikan keredaan, kejayaan dunia akhirat insya-Allah, menjadi asbab untuk ibu bapanya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi asbab untuk mereka, ibu dan ayahnya, mendapat kemaafan, keredaan juga rahmat daripada Allah di kubur, di mahsyar, dan juga masukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kesungguhan ibu-ibu dalam juga menjaga keluarga, mendidik anak-anak dan sebagainya, diberikan redha Allah, rahmat Allah, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan tuan-tuan kita semua yang ada di sini diberikan kekuatan selepas ini untuk lebih ambil peduli, lebih ambil berat tentang tentang keadaan-keadaan sekeliling kita, umat Islam di sekeliling kita. Bukan semestinya ibu tunggal, bukan semestinya anak yatim, fakir miskin, siapa sahaja yang susah kita ambil berat, maka kita akan dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, masuk dalam golongan yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamil yatima, orang yang mengasihi anak yatim, wal fuqara wal masakin, dan juga orang-orang fakir dan orang miskin. InsyaAllah setakat itu sahaja saya kongsi pada petang ini. Kalau saya ada terkasar bahasa, saya terkurang adab, saya terkurang sopan, mohon ampun banyak-banyak. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu hakikatnya daripada Allah, asbab kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan terus kehidupan kita dalam keadaan redha Allah. Mudah-mudahan semua di sini mendapat kebahagiaan dunia dan juga akhirat insya-Allah taala. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.